Selamat sejahtera dan Malaysia Madani kepada Dr. Adriana binti Aziz. Hari ini, saya akan membuat pembentangan untuk kursus PSVK 3322 Inovasi dalam Pendidikan Seni Visual. Nama saya ialah Syarmista Naya Anak Perempuan Gunasilan dari kelas PT2S1 Sempang 4. Seterusnya, ini ialah muka depan yang telah saya sediakan untuk pembentangan ini. Sebagai pertama ialah objektif pembelajaran. Objektif pengajaran dan pembelajaran dengan bantuan dry bone adalah untuk meningkatkan kemahiran kognitif dalam pendidikan seni visual serta mengetahui karakter yang terdapat dalam persekitaran. Selain itu, melibatkan pembelajaran secara aktif serta menarik minat pelajar. Seterusnya, memberi kesungguhan belajar kepada murid. Sebagai kedua ialah tulang ikan Ishikawa. Tulang ikan Ishikawa ini disediakan untuk boneka tongkat iaitu dry bone. Isu yang terdapat ialah murid susah untuk mengendalikan bahan. Puncanya ialah bahan tidak tahan lama. Faktornya ialah boneka yang biasa membosankan murid dan mengeluarkan tenaga penghasilan yang banyak, membazirkan masa, banyak boneka lidi untuk membawa ke kelas. Dan inovasi yang saya telah lakukan ialah 2 permukaan dalam 1 boneka tongkat. Apa yang overcome, apa yang boleh di-overcome? Menghasilkan boneka tongkat yang mempunyai 2 permukaan. Yang kedua ialah menggunakan 2 karakter dalam 1 boneka tongkat. Terusnya ialah penjelasan untuk inovasi ini ialah saya telah menggunakan alat dan bahan yang sesuai dan mudah untuk proses pengajaran dan pembelajaran. Sebagai contohnya, sendok kayu, cardboard dan air dry clay. Yang kedua ialah saya telah menggunakan 2 permukaan dalam 1 boneka tongkat yang akan memudahkan kerja guru menggunakan bahan yang tahan lama dan mudah membentuk, menarik minat murid, mudah untuk membawa ke kelas serta mengurangkan kos untuk membuat boneka tongkat. Yang akhir ialah dapat digunakan untuk semua tahap dan tahan lama. Seterusnya ialah alat dan bahan yang digunakan untuk menghasilkan karya ini. Apakah alat dan bahan yang digunakan? Okey, sebagai contohnya, alat yang digunakan sebagai bahan utama ialah air dry clay, cardboard dan sendok kayu. Di samping itu ialah penjanaan idea. Saya mencari isu yang sering dihadapi oleh murid semasa menghasilkan boneka tongkat dan mendapat idea inovasi untuk membuat boneka tongkat yang mempunyai 2 permukaan dengan watak yang berbeza. Saya juga membuat inovasi dengan menggunakan air dry clay sebab air dry clay ini ringan dan lebih tahan lama. Tambahan pula, perbandingan lama dengan baru. Boneka lama yang ditunjukkan dihasilkan oleh guru-guru dalam kuantiti yang banyak menggunakan pelbagai karakter sebelum ini, di mana mereka menggunakan lidi aiskrim dan kertas. Manakala boneka yang saya telah hasilkan ini mempunyai 2 permukaan dalam 1 sendok kayu dan menggunakan air dry clay yang tahan lama, ringan berbanding dengan kertas. Hal ini menggalakkan untuk menjimatkan kos, menarik minat pelajar, tahan lama, mudah untuk membawa ke kelas serta merangsang sensori motor untuk pelajar apabila mereka menghasilkan boneka ini. Selain itu ialah produk akhir. Tajuk produknya ialah dry bone. Boneka yang dihasilkan ialah boneka tongkat. Saiznya ialah A3, bahan utama yang digunakan ialah air dry clay. Jadi, inilah produk akhir yang telah saya hasilkan. Lebih-lebih lagi,
impak utama ke atas pengalaman pembelajaran terutama bagi pendidikan seni visual. Drybone ialah boneka tongkat yang memudahkan kerja guru untuk mengajar dengan menggunakan drybone. Hal ini kerana sebelum ini guru menghasilkan banyak boneka lidi untuk mengajar murid-murid dan ini akan membazirkan masa, tidak menarik minat pelajar dan kos yang banyak. Oleh itu, drybone ini akan membantu guru untuk mengendalikan kelas dengan kos yang berpatutan, menghasilkan boneka tongkat yang tahan lama, mudah membawa ke kelas dan boneka yang mempunyai dua permukaan dengan dua karakter yang akan diajar serta dapat menarik minat pelajar. Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat boneka lidi ini iaitu drybone ialah sendok kayu, air dry clay dan cardboard. Tambahan pula, apresiasi produk akhir. Saya telah menghasilkan satu produk yang memenuhi bidang 3 dan inovasi. Nama karyanya ialah drybone. Saya telah menggunakan air dry clay, sendok kayu dan cardboard untuk menghasilkan produk ini. Saya telah menggunakan unsur seni dalam produk ini. Unsur seni yang digunakan dalam karya ini ialah asas seni reka dan prinsip rekaan. Asas seni reka yang digunakan dalam produk ini ialah garisan, bentuk, warna, jalinan dan rupa. Prinsip rekaan yang digunakan ialah kontra, penegasan dan imbangan. Garisan yang digunakan ialah garisan nipis, garisan tebal. Bentuk yang terdapat dalam produk ini ialah bentuk konkret iaitu bentuk sebenar pada objek 3D. Warna yang digunakan dalam produk ini ialah warna panas dan warna neutral. Warna panas ialah warna merah, jingga yang memberikan suasana yang meriah. Warna neutral ialah hitam dan putih yang memberikan suasana yang aman. Jalinan sentuh terdapat dalam produk ini di mana manusia boleh merasakan melalui sentuhan. Rupa yang terdapat ialah rupa organik. Prinsip rekaan yang terdapat ialah kontra dalam penggunaan warna yang bertentangan dan ini dapat menimbulkan kesan yang menarik pada produk. Penegasan juga terdapat dalam produk ini. Kontra berkait rapat dengan penegasan. Semakin tinggi kadar kontra, semakin jelas penegasan. Ini berfungsi sebagai daya penarik, mengelak kebosanan dan menjadikan gubahan lebih menarik. Imbangan juga terdapat dalam karya ini, iaitu imbangan tidak simetrik. Imbangan di mana unsur seni tidak sama di kedua-dua bahagian tetapi mempunyai ciri yang menimbulkan kesan keseimbangan. Drybone ialah boneka lidi yang memudahkan kerja guru untuk mengajar dengan menggunakan drybone. Hal ini kerana sebelum ini guru menghasilkan banyak boneka lidi untuk mengajar murid-murid dan ini akan membazirkan masa, tidak menarik murid dan kos yang banyak. Oleh itu, drybone ini akan membantu guru untuk mengendalikan kelas dengan kos yang berpatutan, menghasilkan boneka lidi yang tahan lama, mudah membawa ke kelas, dan boneka yang mempunyai dua permukaan dengan dua karakter yang akan diajar serta dapat menarik minat pelajar. Pelajar menganggap seni visual sebagai mata pelajaran yang sukar kerana mereka tidak menguasai sesuatu yang asas, iaitu persekitaran mereka. Produk akhir ini, iaitu drybone, dapat memberi kesan kepada perubahan sikap dan kemahiran pelajar, iaitu produk ini dapat menarik minat pelajar untuk berfokus dan belajar bersungguh-sungguh semasa menjalankan proses PDP. Seterusnya, produk drybone dapat merangsang sensori motor pelajar apabila
guru memberi alat dan bahan kepada pelajar untuk membuat boneka lidi dengan menggunakan air dry clay. Alat dan bahan yang digunakan untuk menghasilkan boneka tongkat ini ialah air dry clay. Kekuatan produk ini ialah guru dan murid boleh menggunakan produk ini di mana guru menggunakan untuk mengajar pelajar dan murid menggunakan untuk merangsang sensori motor mereka dan meningkatkan kreativiti mereka. Walaupun ada kekuatan dalam produk ini, terdapat juga kelemahan iaitu ini akan mengambil masa untuk pelajar menghasilkan boneka tongkat kerana pelajar akan membentukkan dengan kreativiti yang mereka sedia ada. Seterusnya ialah kesan kepada perubahan sikap dan kemahiran pelajar. Produk akhir ini iaitu Drybone dapat memberi kesan kepada perubahan sikap dan kemahiran pelajar iaitu produk ini dapat menarik minat pelajar untuk berfokus dan belajar bersungguh-sungguh semasa menjalankan proses PDP. Seterusnya, produk Drybone dapat merangsang sensori motor pelajar apabila guru memberi alat dan bahan kepada pelajar untuk menghasilkan satu boneka tongkat dengan menggunakan air dry clay. Selain itu ialah IR 4.0. Revolusi Perindustrian 4.0 melibatkan pelbagai kemahiran seperti penyelesaian masalah, pemikiran kritis dan kreatif dan kerja berpasukan. Projek ini dapat memupuk ke semua aspek IR 4.0 tersebut. Dalam menyelesaikan masalah, murid-murid akan menggunakan air dry clay untuk menghasilkan boneka tongkat yang tahan lama. Mereka akan berfikir secara kritis untuk membentukkan air dry clay itu mengikut kreativiti mereka. Kecerdasan emosi bersabar dan bertolak ansur diamalkan semasa membentukkan air dry clay itu untuk memastikan proses PDP berjalan lancar. Akhirnya ialah nilai komersial. Nilai komersial ialah reka bentuk mempunyai harga di pasaran. Produk ini boleh dijual dan digunakan oleh pengguna. Produk ini juga menepati citarasa dan kehendak pengguna. Jadi, ini sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.